Jangan sampai daripada Keliboy bertukar menjadi Siakap Tiga Rasa. Assalamualaikum, selamat datang ke Watau TV, channel yang menceritakan tentang kisah bola sepak, fakta dan isu-isu menarik, semuanya tentang bola sepak. Video aku kali ni adalah sambungan daripada video part 1. Kalau korang belum share dulu, korang share dulu. Tapi sebelum tu, macam biasa, kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Hashtag masih lagi Hasan, hashtag Cocok Hasan. Masih lagi Hasan, Cocok Hasan. Untuk perlawanan final kali ini, KPG awal-awal dah bagi tahu kat kita semua yang dia akan melakukan satu rombakan. So, seperti yang dijanjikan, KPG memulakan perlawanan dengan melakukan new front three attacking, iaitu Sumare, Akil Rashid dan juga Syafiq Ahmad. Di bahagian midfield player dengan ketiadaan Azam Aziz yang dilayangkan kad merah ketika bertemu Thailand hari itu, KPG menggunakan Nazmi Faiz. Untuk tim Tajikistan pula, mereka membawa squad in future rata-rata dalam lingkungan umur 20 ke 24 tahun je. Boleh dikatakan mereka juga dalam fasa development dengan coach diorang yang muka macam Einstein tu baru saja dilantik pada Januari tahun ni. So lebih kurang sama macam Malaysia juga, dengan tactical baru, sentuhan baru. Cuma beza dia, kita punya DNA ada sikit ala-ala Brother Squid Game. Game final hari tu direncatkan juga dengan keadaan cuaca yang sangat lebat. Memang kedua-dua tim nampak struggle untuk apply tactical. End up, first half, dua-dua tim main play safe je. Banyak buat hantaran-hantaran jauh. Malaysia pun banyak buat hantaran-hantaran sekali dengan set dulang bagi kat Sumare, aka Keliboy. Last-last, apa pun tak boleh. Passing tak sampai, decision making out. Buat lagi seram, dah tahu ada yellow card, boleh pula dia batal buat RKO kat situ. Memang nasib baik pengadil pun level-level Liga Setia Alam. Kalau tak, memang dah 100% second yellow card. Tak pasal-pasal Malaysia nak kena main dengan 10 orang. Ni lah namanya bala, bila sedap sangat duduk kat seat dekat row masa game. Jangan sampai daripada Keliboy bertukar menjadi Siakap Tiga Rasa. Kecam-kecam juga, tapi kita lebih kritik kepada performance dia. Apa yang dia dah kontribut kepada negara, memang kita patut hargai. Untuk performance semasa, nampak dah macam ikan keli masak cili api. Korang kena ingat, jangan sampai kita kecam melibatkan warna kulit dan asal usul. Yang tu salah tu, salah. Second half, sebabkan Sumare ni dah banyak buat akai sangat, KPG terpaksa melakukan pertukaran pertama dengan memasukkan Faisal Halim Maiki. Game untuk second half memang 50-50 juga, dengan Tajikistan lebih banyak membuat percubaan ke arah Shihan Azmi. Full time 0-0 dan permainan terpaksa membawa kepada penentuan sepakan penalti. Seperti yang korang tahu, first penalty taker Kapten Tajikistan membuatkan kita semua rakyat Malaysia geli hati. Malah ada yang memaki. Mana taknya dengan confident je dia buat panenka kat situ. Tapi apakan daya, bila 3 pemain Malaysia tak berjaya dalam sepakan penalti ni, baru aku ingat kata-kata Lord Fakri. Cakap kalau bola tak nak masuk, tak masuk juga. Kita buat lah macam mana pun kan. Yang penting saya tahu apa saya buat, bukan saya sengaja tak nak masuk. So, Piala Kings Cup Thailand edisi 48 ini secara rasminya Malaysia telah dinobatkan sebagai naib juara selepas terciduk dengan penentuan sepakan penalti. Antara perkara yang kita boleh ambil dan jadikan persiapan untuk menghadapi Piala AFF dan juga Piala Asia nanti adalah sistem formasi taktikal KPG yang sentiasa divariasikan mengikut oponen. Mungkin ada 3 ataupun 4 formasi yang boleh KPG gunakan mengikut daripada kredibiliti pemain dan juga peranan yang diberikan. Sebagai contoh, ketika kelayakan Piala Asia Jun lalu, kita berdepan dengan Turkmenistan dan KPG menggunakan sistem 3-4-3 dan kita berjaya titik tuk-tuk ni dengan 3-1 dekat Padang Bukit Jalil yang dah rupa macam padang sekolah rendah Parit Mahang. Dan ketika menentang Bahrain, lawan yang lebih kuat, KPG menggunakan sistem 3-4-3 dengan beberapa rombakan player dilakukan. Ini pastinya mampu menjadi senjata rahsia dengan KPG sudah tahu bagaimana untuk merencanakan formasi dia mengikut pihak lawan. Poin yang kedua adalah memberi peluang kepada pemain-pemain baru untuk melakukan debut yang sebelum ni tak pernah bermain dengan Harimau Malaya. Sebagai contoh, ketika lawan Thailand, KPG memberikan debut kepada 2 pemain bertahanan, iaitu Declan Lambert dan juga Azam Azmi. Dan ketika final menentang Turkmenistan, KPG memasukkan Afro Syarul Nazim, debut dia yang pertama untuk skuad Harimau Malaya. Ini pastinya memberi pendarahan kepada mereka untuk bermain lebih baik jika mendapat national call up selepas ini. Dengan adanya Piala Kings Cup ini, Malaysia mendapat pengalaman bertemu dengan pasukan yang lebih baik. Sebagai contoh,
pasukan Thailand, antara kuasa besar Asia Tenggara dan juara bertahan AFF, dan juga tim Tajikistan yang merupakan antara negara yang berjaya ke Piala Asia. So kita dah dapat layan vibe-vibe Piala Asia nanti. Platform Kings Cup ini juga mampu memberikan KPG meriti setiap kelemahan dari segi aspek teknikal ataupun taktikal. Dan last sekali, Malaysia sebenarnya mampu perbaiki ranking walaupun format dia lebih kurang macam 4 penjuru punya pertandingan, tapi friendly tournament ini diiktiraf oleh FIFA. Korang kena ingat, kita sebenarnya tak kalah pun dalam Piala Kings Cup ini. Kita cuma seri je. Dengan keputusan itu, kita berjaya menambah 4.37 mata. Rasanya sampai di situ saja video aku kali ini. Kalau korang suka dengan video aku, macam biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Hashtag masih lagi Hasan, hashtag Cucuk Hasan. Majulah sukan untuk negara.